Waktu tak sedang dua ni. Apa? 40 kan? 40. 40 barisan ke apa? Barisan 2 berarti. Oh, sedikit. Barisan 2 berarti. Betul. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulufid darain amin. Saya ambil balik atas tu lah. Maka hendaklah engkau segera dengan taubat dan menyesal dan duka cita dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jika engkau perbuat yang demikian itu sebab jadi sampai engkau kepada Tuhan engkau Jalla wa Azza, dan jikalau engkau berbuat taat dan ibadat maka engkau sertakan padanya rasa ujub, rasa riya, takabur, adalah demikian itu sebab putus daripada rahmat dan jauh daripada Tuhan engkau. Jadi sambungan daripada apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, yaitu tentang makna tamak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fayatma'ul ladzi fi qalbihi maradun. Sebelum ini menyatakan bahawa di antara penyakit itu nama dia tamak. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Al-Quran, fayatma'ul ladzi fi qalbihi maradun. Maka menjadi tamaklah orang yang dalam hatinya maradun. Marad ni penyakit. Jadi ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala dia kaitkan tamak itu dengan penyakit. Dia tamak marad. Jadi maksud tamak adalah keinginan yang bersangatan. Itu maksud tamak. Tapi yang dimaksudkan bersangatan ingin ini adalah kepada dunia. Jadi kalimah tamak ini ditujukan kepada dunia. Boleh juga orang tu tamak pada pahala, tamak pada akhirat. Tapi istilah tamak itu tidak ditujukan kepada akhirat, tidak ditujukan kepada kebaikan. Kalimah tamak itu satu istilah, iaitu orang yang tamak pada dunia. Maka jadilah cinta dunia itu disebut tamak. Maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan keinginan kepada dunia itu sebagai marad, sebagai penyakit. Begitu juga dengan maksiat, kelalaian dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Maka seterusnya makna kata yang dinamakan manusia ini, kita selalu buat kesalahan, selalu lalai. Nabi sebut dalam hadis dia, kullu ibn Adam khata'. Nabi mengatakan setiap anak Adam itu banyak buat salah. Salah lidah dia, salah mata dia, salah telinga dia. Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak buat salah. Kesalahan yang pertama manusia, Nabi Adam alaihissalam. Kesalahan pertama manusia Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam buat salah. Itu panjang huraian ulama tentang itu. Dalam tafsir ada sebut apa maksud dosa Nabi Adam alaihissalam. Sebab kalau kita bicara tentang Nabi dan Rasul, kita kata maksum. Nabi Adam alaihissalam buat salah. Itu panjang huraian ulama tentang itu. Ala kulli hal kita kata secara zahir dia
manusia pertama buat salah, Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ulama menghuraikan Nabi Adam alaihissalam buat salah itu merendahkan martabat atau meningkatkan martabatnya. Persoalan Nabi Adam alaihissalam daripada syurga turun ke dunia, apakah Nabi Adam alaihissalam turun martabat atau meningkat martabat dia? Persoalan juga. Dalam kisah Isra dan Mi'raj ada diceritakan bagaimana Nabi Musa itu marah pada onyang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa ni dia kuat kan, dia tegas, dia tegur. Nabi Khidir buat salah, dia tegur. Walaupun dia berguru, tapi dia tegas. Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kau pergi makan buah tu? Dia. Dah susah-susah manusia dekat dunia beramal nak balik ke syurga. Kalau tak makan senang kita duduk dalam syurga. Jadi bagaimana? Maka ulama menyebut bahawa turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia bukan untuk merendahkan martabat dia, sebaliknya meningkatkan martabat dia. Lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam berada dalam syurga itu. Turunnya Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini taklif. Turunnya Nabi Adam ke dunia taklif. Adapun Nabi Adam alaihissalam berada dalam syurga tidak ada taklif. Sebab dalam syurga tidak ada taklif. Tidak ada nama dia kewajipan dalam syurga. Taklif itu berada di dunia. Kemudian ulama berhujah betapa tidak bersalahnya Nabi Adam alaihissalam, berhujahkan dengan ayat Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala memang dah merancang awal-awal lah nak jadikan manusia di dunia ini sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam dijadikan, Allah Taala dah sebut awal-awal lah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di dunia ini khalifah. Kan awal-awal Allah Taala sebut. Kemudian barulah Nabi Adam dijadikan dalam syurga. Jadi maksud memang Tuhan dah rancang dah Nabi Adam ini akan turun ke dunia jadi khalifah. Sebab itu sebagian tafsir mengatakan asbab saja. Jadi asbab saja turunnya Nabi Adam alaihissalam. Turunnya Nabi Adam ke dunia ini supaya menjalankan taklif. Menjalankan taklif. Maka jadilah taklif yang ada pada kita ini tasyrif. Berjalan serentak. Kita ini taklif ataupun kita ini mukallafun, dalam masa yang sama kita ini musyarrafun, ataupun kita ini taklifan wa tasyrifan. Dua. Kita ini mukallaf ataupun taklif. Kita ini mukallaf dengan salat 5 kali sehari semalam. Kita ini mukallaf diwajibkan puasa Ramadan. Kita ini mukallaf diperintahkan keluar zakat. Kita ini mukallaf ada suatu kewajipan yang perlu kita lakukan. Kita ini mukallaf dengan ada larangan yang perlu kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan larangan. Wajib kita lakukan perintah yang wajib. Maka kita ini dinamakan mukallafun, ataupun pada makna yang lain mukallaf ini kita diberatkan. Maka jadilah pada zahir dia
berat. Solat itu berat, puasa itu berat. Bermaksud kalau tak wajib agak-agak buat tak sembahyang mai. Sembahyang 5 waktu ni sunat dia. Nak buat, tak nak buat, tak ada masalah. Memang ramai yang nak sembahyang. Sebab tak wajib. Puasa Ramadan nak buat, tak nak buat, tak ada apa-apa. Memang penuh kedai makan. Kan? Jadi kalau tidak diwajibkan, mana kalau tidak diberatkan, tak buat gitu. Jadi orang buat juga puasa Ramadan, buat juga sebab kita diwajibkan, diberatkan. Salat kita buat juga sebab kita diberatkan. Kenapa berat kita nak lakukan? Kalau ikut logik dia, satu benda yang pelik. Sebab dia merupakan satu kebaikan. Dia merupakan satu kebaikan. Bahkan sebenarnya dia merupakan satu nikmat. Bahkan dia satu nikmat. Sebenarnya solat itu satu nikmat. Puasa satu nikmat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sembunyikan nikmat itu di belakang nafsu kita. Nafsulah yang menghalang kita daripada memahami makna solat. Apa hujah dia? Hujah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hujah dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita salat itu bukan satu benda yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat itu merupakan kebahagiaan Nabi dan kemuncak kebahagiaan Nabi. Kalau orang itu kebahagiaan dekat rumah tangga dia. Kebahagiaan di rumah tangga dia. Kebahagiaan anak dan isteri dia. Yang kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan isteri kami, anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata hati, kebahagiaan. Maka jadilah keluarga kita kebahagiaan. Bila kita pergi kursus 3-4 hari tak balik-balik, tak sabar-sabar nak balik ke. Walaupun hotel tu makan sadap, kata dia, tak sadap mana pun. Tapi nak balik. Tak sabar-sabar nak balik. Adakah orang balik rasa borek? Borek terseso rasa. Tak ada. Satu kenikmatan. Bukan borek. Tak sabar-sabar nak balik. Hari raya tak sabar-sabar nak balik. Balik ke pangkuan keluarga. Borek ke nikmat? Nikmat. Tapi bila solat, borek. Sedangkan Nabi SAW, solat dia qurratul ain. Nabi solat dia qurratul ain. Bermaksud, macam mana orang tu seronok nak balik kampung tengok keluarga, saat-saat yang gembira, begitulah Nabi ketika saat nak solat. Maka Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi solah. Ju'ilat qurratu aini fi solah. Dijadikan kebahagiaan aku dalam solat. Bermaksud Nabi ni solat dia gembira. Gembira nak solat. Saat nak solat itu, itulah saat kegembiraan Nabi. Sebab Nabi mengungkapkan satu benda yang benar. Mana mungkin Nabi mengungkapkan satu perkataan yang tidak benar. Apa yang Nabi dapat? Nabi mengungkapkan apa yang sebenar. Maka Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi salah. Dijadikan kebahagiaan dalam salat. Bermaksud salat Nabi ini satu benda yang bahagia, kegembiraan. Sehingga pada satu saat Nabi mengungkapkan dengan kata-kata rehat, kerehatan. Nabi gunakan istilah solat itu rehat. Maka di antara para sahabat Nabi dia faham dah. Bila Nabi ajak berehat, maka makna dia solat. Kita kalau ajak rehat, ada tu kita royong, rehatlah. Maka dari mana minum teh? Kita rehat, kita tergambar gitu, minum, makan, minum, rehat. Tak tergambar kata dah rehat. Ke mana? Solat.
Oh, dah cembeng dah. Ingat rehat minum teh ke? Nabi itu dah biasa dah. Bila Nabi kata arihna, 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 dah rehat, rehat, rehat. Sahabat tahu Nabi ngajak solat. Maka Nabi mengatakan arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, dah cukup tu wahai Bilal, mari kita berehat. Sahabat dah faham dah, masuk rehat Nabi solat. Jadi bermaksud taat pada Allah ini hakikat dia nikmat. Taat pada Allah itu nikmat. Tapi Allah Subhanahu wa taala selindungkan dengan nafsu kita. Maka dia jadi berat. Bila dia jadi berat, maka diberikan istilah taklif. Taklif, berat. Ditaklifkan kita. Maka apabila kita melakukan taklif ini dengan sabar, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Suruhlah keluarga engkau salat dan sabarlah. Maksud sabarlah. Wa innaha lakabiratun. Berat, besar salat itu. Jadi kita faham apa itu fardu. Kita faham apa itu haram dan sebagainya. Mana suka tak suka, tetap kita lakukan, terkadang dengan penuh sabar. Terkadang datang redha ikut martabat masing-masing. Ala kulli hal nak beri taklif. Kita nak taat. Kita pujuk-pujuklah hati kita ke masjid. Pujuklah. Walaupun rasa entah apa rasa ibu masjid dia. Pujuk. Hati ni mengelodak nak berjalan. Nak berjalan dah, tengok apalah kan. Tengok TV lah itu dia. Contoh lah. Contoh dekat Afrika lah kot. Menggelodak ni kan, nak tengok TV macam-macam syukur. Umur 90 dah. Tak ramah. Mana kan? Ramah. Tapi kita pujuklah datang ke masjid. Maka ketika itu kita melakukan taklif. Baca Quran. Kita cuba berzikir. Taklif. Maka taklif itu berserta dengan tasyrif. Yang tasyrif itu kita tak nampak. Kita nampak taklif saja. Kita tak nampak tasyrif itu, kita tak nampak. Kita ini mulia. Musyarrafun dimuliakan. Mukallafun diberatkan. Mukallafun disertai dengan musyarrafun. Allah Ta'ala selindungi. Musyarraf itu Tuhan selindung, di sebalik mukallaf. Maka sabar kita dengan taat ke dunia ini. Yang kita rasa mukallaf. Maka berbahagialah orang yang merasai musyarraf. Ketika mana? Masya Allah, rasa baik nak pergi masjid ini. Ketahuilah setiap perkara yang mendatangkan redha Allah adanya musyarrafun, adanya kemuliaan. Maka bila orang nampak musyarrafun ini, maka hilang mukallafun. Bila orang nampak musyarrafun, hilang mukallafun. Bila orang lihat tasyrif, hilang taklif. Bila orang lihat pada ibadat puasa itu adanya kemuliaan daripada Allah, maka hilang keberatan puasa. Ketika mana orang bersedekah, Masya Allah, nak keluarkan sedekah ni berat. Tetapi di sebalik itu adanya tasyrif, dimuliakan oleh Allah. Maka gembira kita melakukan ibadat-ibadat, sebab di sebaliknya ada tasyrif, musyarrafun, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat dahulu kuat amal dia. Kuat amal dia. Sebab mereka mengetahui ketika mana kita taat, walaupun kita rasa berat, tapi kita tahu bahawa kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berat jadi ringan.
Maka jadi gembira kita melakukan ibadat. Kita datang ke masjid walaupun asalnya borek nak mulazamah, tetapi kita mengetahui bahawa kedatangan itu adanya musyarraf, ada kemuliaan daripada Allah. Maka jadi kurang berat, gembira kita, musyarraf. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat manusia ni. Kalau orang bekerja, kalau ada orang bawahan kita bekerja, seorang datang kerja dengan gembira, seorang lagi datang kerja leweh datang. Macam mana kita mandang orang ni? Geram tu tengok lambik ya. Nak ambil penyapu pun lambik ya. Macam ikhlas tak ikhlas dengan penyapu tu. Ada orang dia pegang penyapu tu, riang dia. Datang pun yang mana kita nak apa? Yang mana kita nak naikkan gaji dan sebagainya kan? Maksud apa? Maksud kita, bukankah berbeza ibadat kita dengan malaikat? Malaikat ibadatnya dengan penuh kegembiraan. Tidaklah malaikat itu beribadat kecuali dengan nikmat. Itulah nikmat malaikat. Malaikat tak minum, tak makan, tak berkahwin. Malaikat tidak ada nikmat namanya nikmat kereta, tak ada. Tak ada. Kalau ada nikmat kereta, agak banyak kereta hilang ni. Ambil kan. Tak ada, dia tak nak. Dia tak nak kereta, tak nak rumah, dia tak nak berkahwin. Jadi nikmat malaikat ni kat mana? Dia tak makan, dia tak minum, dia tak berkahwin. Yang namanya manusia ni nikmat dia makan, minum, berkahwin, kereta, baju, rumah. Banyak bentuk nikmat manusia. Malaikat dia tak ada nama dia nikmat makan. Kita kalau sebut nikmat makan ni dah ada teh tarik, Nescafe tarik, ada teh beng. Macam-macam dalam kepala kan. Kalau boleh semua minum lah. Kalau jenis orang tak semua boleh minum tu satu je. Sampai pada tu poh TO. Kan? Tak banyaklah pilihan ni kan. Macam saya ni saya lontung semua. Sebab tu kadang payah nak fikir. Nak air apa Ustaz? Sekejap fikir. Semua boleh kan. Payah juga nak fikir bab minum. Banyak. Nikmat tu pelbagai. Nikmat minum pelbagai, nikmat makan pelbagai. Malaikat nikmat dia satu saja, iaitu ibadat. Nikmat dia satu, ibadat saja. Tasbih, tahmid, solat. Itulah nikmat. Bermaksud malaikat ini melakukan ibadat nikmat. Sedangkan kita melakukan ibadat penuh pujuk, penuh sabar dan sebagainya. Kalau ikut logik dia, hebat malaikat lagi. Macam tadilah. Pekerja yang datang bekerja dengan kita dengan jujur, seorang ni datang leweh kaki orang mana orang tinggal. Kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat kita. Walaupun kita mengerjakan taat itu dengan berat. Sabar kita. Puasa sabar kita. Salat sabar kita. Maka Allah Ta'ala angkat kita lebih malaikat lagi. Di situlah kemuliaan taklif yang tak ada pada malaikat. Taklif ini borek. Tapi taklif itu disertai dengan tasyrif. Maka tasyrif itu diangkat melebihi malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, ulaika khairul bariyah, itulah sebaik-baik bariyah. Sebaik bariyah berarti sebaik-baik makhluk. Malaikat makhluk. Maka kita ini sebaik-baik makhluk bila kita beriman dan amal soleh. Kita beriman, apa maksud amal soleh? Amal soleh kita melakukan perintah Allah dengan sabar,
Kalau tak, tidak ada nama dia istiqamah. Apa maksud istiqamah? Kita tak katakan istiqamah pada malaikat. Malaikat itu memang sifat dia. Malaikat tidak ada nama kemuliaan istiqamah, tak ada. Oh, bagus malaikat ni istiqamah dia. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu sifat dia. Tapi manusia kalau istiqamah, Masya Allah, hebat. Malaikat tak ada nama dia kemuliaan istiqamah. Sebab memang semua malaikat taat. Tapi manusia kalau istiqamah, sebab itu ulama mengatakan al-istiqamah ghayatul karamah. Al-istiqamah ghayatul karamah. Istiqamah dalam taat itulah kemuncak karamah. Setinggi-tinggi karamah. Jadi para awliya ada karamah, macam-macam karamah ada. Boleh berjalan sekelip mata lah, macam-macam karamah. Benda-benda yang berlaku kepada para awliya. Tapi karamah yang paling tinggi al-istiqamah fit ta'ah. Jadi manusia ini bila istiqamah sangat hebat. Sebab itu Allah terang-terang innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik. Kenapa? Sebab taklif disertai dengan tasyrif. Jadi turunnya Nabi Adam alaihi salam daripada syurga ke dunia menambahkan kemuliaannya. Sebab bila Nabi Adam turun ke dunia, maka taklif, maka disertai dengan tasyrif. Yang kedua, turunnya Nabi Adam alaihi salam ke dunia untuk mengenali sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ghaffar, Ghafur. Allah Ta'ala Ghaffar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maha Pengampun. Sebab itu datang hadis daripada Nabi SAW, hadis yang sahih, iaitu betapa sukurnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang berdosa dan beristighfar. Sehingga ada hadis yang menyebut sekiranya ada satu kaum taat, tak ada buat dosa. Kena faham betul-betul hadis ni. Maka Allah Ta'ala hilangkan kaum ni, maka didatangkan satu kaum yang baru yang dia melakukan dosa kemudian bertaubat. Jadi hadis kena faham betul-betul. Yang kita faham salah apa? Rasa-rasa tampik ni semua ke masjid, ya, tak ada pula yang buat dosa. Biarlah dia buat dosa. Memahamkan hadis yang ni kan. Jadi hadis menyebut sekiranya ada satu kaum taat saja, maka Tuhan tukar datangkan kaum yang lain yang berdosa kemudian dia bertaubat. Nak menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kesalahan kita itu modal untuk kemuliaan. Kita ni banyak buat salah. Modal untuk jadi mulia. Sebab itu kata ulama, Nabi Adam alaihi salam buat salah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam sifat dia Ghaffar, pengampun. Maka ketahuilah Nabi Adam alaihi salam tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita takkan kenal kawan kita seorang pemaaf. Oh, kawan kita ni dia cukup pemaaf tu orang kecuali kita pernah buat salah dengan kawan kita. Kalau kita tak pernah buat salah dengan kawan kita walaupun sekali, tak reti, tak faham kita macam mana maksud dia pemaaf tu. Kita dengan kawan kita memang baik, tak pernah kita jaga hati dia. Ada kawan kita seorang lagi, dia ramai musik, panjang buat salah, tapi lepas dia minta maaf, dia ampunkan, dia maaf, dia maafkan. Jadi kawan yang selalu buat salah tu, dia faham maksud kawan yang pemaaf ni. Kita yang tak pernah buat salah, kita tak faham maksud pemaaf. Kita tak pernah rasa pun, tak pernah rasa pun kawan kita ni memaafkan kita, sebab kita tak pernah buat salah. Tak pernah, tak faham gitu. Ya. Tapi kalau kita pernah buat salah, dia marah, lepas dia ampunkan, baru kita rasa,
baik betul kawan kita. Kita pernah buat salah, dia maafkan kita. Kata ulama, itu salah satu rahsia kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sehingga ulama hurai maksud kesalahan itu kesalahan zahir bukan kesalahan batin. Maksiat zahir bukan maksiat batin. Ya. Sebab pada batin Nabi Adam bukan dia nak buat salah, tapi dia hendakkan buat baik. Kenapa? Sebab syaitan mengatakan, tidaklah engkau makan buah itu kecuali engkau akan kekal dalam syurga. Kalau kau makan, kau akan kekal dalam syurga. Jadi niat dia untuk kekal. Niat Nabi Adam untuk kekal dalam syurga. Itu niat dia. Niat dia baik. Rupanya tersalah. Maka bila dia tersalah, maka dia cepat-cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bersalahan dengan kesalahan iblis. Iblis kesalahan disertai dengan takabur. Iblis kesalahannya disertai dengan takabur, dan iblis tak pernah menyesal pun dia buat kesalahan. Dia tak pernah menyesal pun dia buat salah. Apa kesalahannya? Tak nak sujud kepada Nabi Adam. Itu kesalahan ingkar kepada Allah Ta'ala, dan dia tak pernah menyesal. Ada satu kisah, satu ketika iblis berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tak ingat Nabi Musa? Nabi Musa ke Nabi Ibrahim, tak ingat. Jadi dia berjumpa dengan seorang Nabi, seorang Rasul. Maka dia bertanya kepada Nabi dan Rasul tadi, agak-agak aku ni ada peluang tak nak bertobat? Kata iblis. Agak-agak. Tunggulah, dia tanya. Nabi bertanya, mungkin Nabi Musa AS bertanya kepada Allah. Ya Allah, iblis bertanya, apakah dia ada peluang untuk bertobat? Allah Ta'ala kata ada. Ada. Apa dia? Iaitu kalau dulu diperintahkan dia tidak sujud kepada Adam, dan aku ampunkan dosa dengan syarat dia pergi kubur Nabi Adam, cari kubur Nabi Adam dan sujud. Dulu dia tak nak sujud kan, Nabi Adam dah meninggal lah, boleh pergi cari kubur dia, sujud. Dulu tak boleh sujud, pergi sujud, maka aku ampunkan. Bagi tahu kepada iblis, boleh Tuhan ampunkan dengan syarat kau pergi cari kubur Nabi Adam, kau pergi sujud. Apa kata iblis? Syekh, kata dia, masa dia hidup pun dia tak sujud, ini dah jadi mayat dia nak sujud, tak ada, kata. Masa dia hidup pun dia tak sujud, kata. Ini dah mati dah, lagi hina bagi dia, lagi hina Nabi Adam. Masa dia hidup pun aku tak hormat sujud kat dia, ini dah tak ada dah, lagi hina nak sujud tak? Bermaksud kesalahan dia disertai dengan takabur. Adapun kesalahan Nabi Adam alaihissalam disertai dengan rasa hina, kehinaan dan sebagainya. Maka kalau kita baca sirah, bagaimana Nabi Adam alaihissalam menangisi kesalahan dia, sehingga disebut dalam kitab, tidak ada orang yang paling banyak menangis di dunia ini berbanding Nabi Adam alaihissalam. Tak ada manusia yang paling banyak menangis tentang kesalahan berbanding Nabi Adam alaihissalam. Sampai kisah menyebut apa? Wallahu alam lah, mungkin balaghah, kata-kata balaghah pun ataupun hakiki, wallahu alam, sehingga air mata Nabi Adam jadi sungai mengalir, katanya. Sama ada kata-kata kiasan balaghah, wallahu alam, ataupun betul-betul sebab Nabi Adam ni besar orang ni kan. Nabi Adam ni besar. Nabi Adam ni turun dekat Sri Lanka kan. Jadi pergilah melawat Sri Lanka sekali. Ni Sri Lanka ni tak ada dalam senarai lawatan kita ke dunia ni kan. Yang ada senarai Jepun, Korea, Sri Lanka tak ada. Saya adalah kawan Sri Lanka tu, masa belajar tu. Dia sebutlah benda tu, yo pergilah. Tapi sampai tapak kaki Nabi Adam tu semua agama jaga. Agama Buddha pun ada situ. Jadi diturunkan di Sri Lanka. Dan dikatakan dia nak menyembah orang ke tanah besar tu,
Air laut tu pakai buku lali je. Oh, bahasa mana Nabi Adam. Laut tu pakai buku lali je katanya. Katanya macam itulah. Jadi maksud sekali menangis macam ayam pang kocah. Jadi maksud kata banyak terlihat tidak ada orang yang paling banyak menangis berbanding Nabi Adam alaihissalam. Masya-Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengiktiraf dosa. Itu yang paling mulia. Kita ni rasa dah istighfar 3 kali dah habis licin dosa dah kata. Dah kata. Masya-Allah. Kita ni istighfar 3 kali rasa dah habis dah. Ya, orang yang paling mulia adalah orang yang teringat dosa dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling mulia. Masya-Allah, sepatutnya Nabi Adam istighfar diterima tak? Maka paling banyak istighfar Nabi Adam, paling banyak menangis Nabi Adam alaihissalam. Sehinggalah dalam riwayat mengatakan Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ulama mensyariatkan bahawa bolehnya kita bertawasul. Nabi Adam bertawasul dengan Nabi yang belum dilahirkan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, dengan berkat kekasih Muhammad itu ampunkan dosa aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Maka Allah Taala kata, wahai Adam, dekat mana kau tahu Muhammad itu kekasih aku? Maka kata Nabi Adam alaihissalam, ketika mana aku berada dalam syurga, ketika mana engkau menjadikan, dan ketika mana aku membuka mata aku lihat dalam syurga itu dipenuhi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam ni orang yang bijak membaca, dia mudah faham. Nabi Adam ni seorang yang faham, lebih faham daripada malaikat. Ilmu Nabi Adam ni lebih tinggi daripada ilmu malaikat. Sebab tu Nabi Adam dia boleh faham. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, tidak mungkin engkau letakkan nama engkau bersebelahan dengan seseorang kecuali orang itu merupakan kekasih engkau. Itu faham Nabi Adam, dia copek faham. Maka kata Allah, benar wahai Adam, kalau bukanlah kerana dia, maka aku tidak akan jadikan engkau. Bermaksud Nabi Adam alaihissalam kata Allah jadi mulia dan darajat dia lebih tinggi. Bila dia beramal, dia lebih tinggi. Maka di sinilah kemuliaan manusia. Sebab itu ulama mengatakan mana lebih tinggi darajat ataupun mana lebih cantik, manusia masuk syurga ke bidadari yang dah memang cantik itu. Macam-macam nama bidadari ni kan bila baca tu. Mardiyah, Ainul Mardiyah. Paling cantik. Ustaz Nazri pun tahu. Jadi ulama kata manusia pun akan masuk syurga juga. Mana lebih cantik, bidadari syurga ke manusia yang masuk syurga? Kalau manusia syurga ni tak apa lawak, tak lawa ramah, mana rumah dah tua lepas. Itu di dunia. Di akhirat itu Allah Ta'ala buka. Maka kata ulama, lebih cantik lagi manusia. Manusia masuk syurga, Allah Ta'ala akan perindahkan diri dia. Inna ansha'nahunna insya'a. Sebagai tafsir mengatakan ini adalah manusia. Inna ansha'nahunna insya'a. Kata tafsir ini manusia. Allah Ta'ala akan jadikan wanita itu satu kejadian yang baru. Rupa dia sama. Tapi dia cantik. Orang pandang, ini 5 kan? Tak ada sini dia. Contoh ya. Ini 5 kan dia? Lawa bona lah rupa. Dia jadi cantik. Allah Ta'ala kata, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba.
Apa maksud ini? Tengok tafsir balik. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Ada abkara, ada kalimah tu uruban atraba. Tiga Tuhan sebut. Tengoklah balik sini orang tiga tu. Jadi mana lebih cantik? Maka kata ulama, lebih cantik lagi manusia yang masuk syurga. Satu, manusia yang masuk syurga, wanita yang masuk syurga itu Allah Ta'ala percantikkan wajah dia. Berdasarkan ayat Quran, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Yang Nabi sebut bahawa setiap wanita yang masuk syurga semua jadi anak dara balik. Dia dah 3 kali menjanda dah. Itu yang ada suami 3 orang 4 orang kan. Dah semua jadi anak dara balik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah Taala jadikan mereka cantik, maka ditambahi kecantik mereka itu dengan nur ibadat yang tak ada pada bidadari. Bidadari tak ada nama ibadat solat. Bidadari tak ada ibadat nama dia baca Quran. Bidadari tak ada nama ibadat haji umrah. Manusia yang masuk syurga, dia ada solat, dia ada baca Quran, dia ada puasa, dia ada haji, dia ada sedekah. Maka bertambah cantik manusia berbanding bidadari. Selain tubuh badan dia dicantikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah dengan nur ibadat dia. Dia jadi gitu. Maka Allah Ta'ala percantikkan lagi keadaan mereka itu. Cuma nak sampai ke situ, lupa sudah cerita tadi. Cerita apa tadi? Nabi Adam. Dah jauh bona nak suruh berhenti kan. Ada dosa tadi kan. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa Nabi Adam alaihi salam masuk ke syurga. Sebab itu disebut di sini apa? Maka disebut di sini bahwasanya maka hendaklah engkau segera dengan taubat. Jadi kita buat salah, maka segera taubat. Segera taubat. Dan menyesal. Dan duka cita. Dan rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kebaikan yang ada pada kita. Jadi bila berdosa, bertaubat, menyesal, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sentiasalah kita ini adanya kesalahan. Walaupun kita tak buat apa kesalahan pun. Tak ada kesalahan mata, tak ada kesalahan lidah, tak ada kesalahan telinga. Kita ada kesalahan hati kita, lalai hati kita. Itu pun jadi modal untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sentiasalah kita ini bertaubat. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita mengatakan Rasulullah tu maksum. Maka Nabi mengatakan aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 70 kali. Kata riwayat 100 kali aku bertaubat kepada Allah. Jadi Nabi SAW bertaubat. Sebab itu ulama menghuraikan, mensyarahkan apa maksud taubatnya Nabi SAW. Apa maksud taubatnya Nabi? Ada sebagian ulama mengatakan taubatnya Nabi adalah untuk umat dia. Bukan untuk dia. Sebab Nabi tak ada dosa. Nabi kita SAW bersih pada dosa. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahawa taubatnya Nabi adalah untuk umatnya. Tapi masih lagi ulama tidak memahami maksud hakikat taubatnya Nabi SAW. Jadi Nabi tidak melakukan dosa. Nabi hatinya tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tidak pun Nabi bertaubat di atas kelalaian hati dia. Nabi tak pernah berdosa mata, dosa telinga, semua tak ada. Yang makruh pun Nabi tinggalkan. Jadi kalau kita nak kata taubat Nabi daripada kelalaian hati dia, ataupun hati dia tak pernah lalai, Nabi bertaubat daripada hijab, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi apa maksud dia? Maka bermimpi Al-Imam Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Imam Syadzuli pernah bermimpi Rasulullah SAW dan dia bertanyakan tentang makna hadis ini. Maka kata Imam Asy-Syadzuli, "Ya Rasulullah, bukankah engkau bertaubat kepada Allah?" Kata riwayat hadis 70 kali, ada mengatakan 100 kali. Nabi mengatakan, "Ya." Maka tanya Imam Syadzuli, "Apakah engkau bertaubat daripada kegelapan hati engkau?" Kalau dosa tak ada, apakah engkau bertaubat daripada kekotoran hati? Atau apa maksudnya? Maka Nabi mengatakan, "Tidak, aku bukan bertaubat daripada kelalaian, kegelapan dalam hati aku." Sebab Nabi hati dah tak ada golap langsung. Ya? Hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam beberapa kali dah. Maka tidak ada kegelapan. Jadi apa maksud Nabi bertaubat? Aku bertaubat daripada cahaya nur yang Tuhan limpahkan. Masya-Allah, ini makna yang lebih mendalam. Bermaksud sentiasalah Nabi dilimpahi dengan nur hati dia. Maka Nabi beristighfar dengan nur yang datang itu. Supaya Nabi tidak ibadat kerana nur tersebut. Maka bila Nabi bertaubat dengan limpahan cahaya itu, maka Tuhan tambah cahaya yang baru. Maka Nabi bertaubat dengan kedatangan cahaya yang baru itu. Bila Nabi bertaubat dengan nur yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dengan limpahan itu, maka Tuhan tambah limpahan yang baru. Maka sentiasalah Nabi ini dilimpahkan nur dengan nur dengan nur dengan nur. Cahaya, bukan dengan kegelapan. Ala kulli hal Nabi itu bertaubat. Jadi kita bertaubat dengan kesalahan, memang dengan kesalahan. Maka apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang paling Tuhan suka adalah taubat. Dalam hadis yang selalu kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut hadis kudusi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala gembira dengan hamba-Nya yang bertaubat umum, apa saja kesalahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hamba-Nya lebih bergembira daripada seorang yang hilang barang dagangan. Mungkin dekat 1,5 juta barang dagangan tu. Kalau dia jual mungkin dapat 3-4 juta. Orang dah tahu orang berniaga dia pandai lah. Orang berniaga pandai. Kalau kita baru nak berniaga tak pandai gitu. Orang berniaga pandai ni apa? Dia tahu beli barang yang laku. Tu orang pandai berniaga. Orang pandai berniaga dia tahu. Kita nak cuba-cuba berniaga, boleh beli suku je laku memang bankrupt. Orang berniaga dia tahu. Dia beli ni confirm laku. Kan? Itu perniagaan. Dia beli laku. Beli barang 2 kontena dekat negeri Cina. Laku semua. Tak banyak duit kita. Tapi nak cuba-cuba, cubalah. Beli 2 kontena kau laku. Kalau tak laku, sedekahlah ke masjid. Kan? Tapi kalau orang pandai berniaga, jadi ahli perniagaan, Allah Ta'ala mengatakan dia lebih gembira dengan taubat hamba-Nya, lebih gembira dengan seseorang yang hilang barang dagangan. Modal dia penuh dekat unta tu. Tiba-tiba bila dia berehat, unta dia hilang. Maka dia sedih. Maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terlelap. Dalam hadis itu sebut macam tu. Dia terlelap. Dia berdoa, dia pun terlelap. Cari-cari tak jumpa, dia pun letih berehat, dia pun terlelap. Bila terbuka mata, maka unta tadi tercongok depan dia. Agak-agak melompet tak orang tadi. Kita ada big duit yang hilang. Dalam tu ada dekat 10,000. Tak koning gitu. Tiba-tiba ada orang datang hantar. Saya nampak cici ke jalan tadi. Ya Allah. Kau boleh kita paluk, kita cium orang tu. Walaupun dia busuk. Kan? Tengok rupa tak sanggup kita paluk lah. Tapi dia sebab duit kita apa jumpa balik, sanggup kita cium orang tu kan. Setakat bagi RM10 tak ada masalah. RM10 bagi RM100 pun tak ada masalah. Riang kita kan. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan begitu supaya kita faham. Maka Allah Ta'ala mengatakan sehingga orang tadi terlampau riang, melompet dan mengucap syukur kepada Allah sehingga terbalik.
Dia kata, ya Allah, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Tadi dia berdoa, tiba-tiba gembiranya dia, maka dia, ya Allah, terima kasih, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Sehingga tak sampai nak fikirkan apa dia cakap, terbalik cakap lah. Allah Ta'ala nak gambarkan orang ni terlampau gembira, cakap pun terbalik. Dia berkata, ya Allah, terima kasihlah, engkaulah Tuhan, akulah hamba. Dia tak sebut macam tu. Sehingga hadis menyebut, sehingga lidah orang tu terbalik, sehingga dia kata, ya Allah, terima kasihlah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Tuhan tak ambil kira lah perkataan tu, tapi Tuhan nak gambarkan gembira sampai terbalik aku cakap. Maka Allah lebih gembira lagi daripada orang ni apabila sahamba itu bertaubat, rujuk kepada dia. Bayangkan betapa gembiranya Allah. Apa maksud Tuhan gembira? Bermaksud kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa kita menjadi mulia. Sebab itu dikatakan, maka kita segera bertaubat, duka cita, rujuk kepada Allah. Adalah jika engkau perbuat demikian itu sebab jadi sampai engkau kepada Tuhan. Boleh usul pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampai kepada Allah. Apa maksud usul? Boleh makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat kita boleh makrifat Allah, boleh usul. Usul ni sampai. Mata hati kita ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa yang kita taubat, hati kita punya perasaan dengan usul. Apa maksud usul dengan Allah? Usul dengan Allah berarti hati kita sampai kepada Allah. Apa maksud hati kita sampai kepada Allah? Bila kita menyebut nama Allah, gemetar hati kita. Itu maksud dia usul. Sampai hati kita. Disebabkan kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah Ta'ala gembira dengan kita, sampai kita boleh usul dengan taubat itu. Apa usul? Maksud kita punya perasaan kepada Allah. Bila kita menyebut nama Allah, terasa bahagia, terasa nikmat, itu masuk usul. Lawannya terputus. Masa bila kita terputus kepada Allah, bila kita menyebut nama Allah tak ada rasa apa-apa. Mengantuk ya. Makan kita apa boleh. Sebab hati kita bersambung dengan makan. Hati kita usul pada makan. Terutama kita kena lapar. Bila lapar, hati kita sampai kepada makan. Dah siap dah. Topik gitu. Kalau hati kita usul kepada Allah, kita menyebut nama Allah, gemetar. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini tanda-tanda hati kita usul pada Allah. Sebut nama Allah, kita gemetar. Hati kita usul pada harta, hati kita ni usul pada dunia. Bila hati kita terputus daripada Allah, bermaksud menyebut nama Allah tu tak ada rasa apa-apa, rasa muak pula rasa capek lah banyak pula beratib hati kita terputus pada dia. Jadi orang yang bertaubat itu boleh usul pada Allah. Apa maksud usul? Masya-Allah, lepas itu kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahli taat, ahli ibadat, tetapi dia ujub dengan ibadat dia, maka terputus dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beribadat itu, kekuatan dia seronok sebab Tuhan, orang lihat dia. Dia tak sedar. Dia kuat semangat beribadat, sebenarnya dia rasa puih orang puji dia. Seronok dia tak sedar, maka dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadat selama ni sebenarnya dia rasa syok dengan ibadat tu sebab dia rasa hebat, dia rasa mulia. Ataupun orang pandang dia, dia nampak dia hebat ni, seronok puih hati rasa. Maka dia putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut bahawa orang yang bertaubat itu boleh sampai kepada Tuhannya. Sebaliknya ahli Tuhan ibadat, kalau ada pada ujub, riya, takabur, maka dia sebab bagi terputusnya daripada Allah, rahman Allah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai bagian komplek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi